Ini undang-undang ni, Yang Berhormat, tak pernah dibincang dalam Dewan sebenarnya. Dilulus dengan tidak ada perbahasan dahulu. Saya duduk kat sana 11.45 malam di table di Dewan. Jadi saya nak bagi peluang dengan wanita-wanita bercakap. Jadi Yang Berhormat daripada apa ni, Kota Raja. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, sebagai seorang wanita dan juga saya kira mewakili ahli keluarga semualah kita mengalu-alukan pindaan ini. Saya ingin membawa beberapa perkara tentang keganasan yang berlaku di dalam rumah tangga. Sebenarnya kita semua tahu bahawa keganasan ini bukanlah satu perkara yang seseorang itu dilahirkan dengannya. Dia bukanlah sesuatu yang kita warisi. Ia adalah sesuatu yang kita acquire. Ya, kita belajar dari apa yang kita lihat. Jadi keganasan rumah tangga ini perlu dibendung kerana ia akan mengibatkan satu lagi generasi, iaitu anak-anak, terutamanya anak lelaki, untuk melihat, bila dia melihat bapanya ganas kepada ibunya atau sebaliknya, maka dia menganggap bahawa inilah cara yang betul untuk menangani masalah yang timbul dalam rumah tangga. Dan bagi seorang anak perempuan pula, apabila dia sering melihat ibunya diganasi, di dalam kepalanya dia mungkin fikir, ini adalah perkara biasa yang berlaku. Sekiranya ada kesalahan, maka si suami berhak untuk memukul atau mendera isterinya. Kita perlu menanam sikap ke dalam semua anggota masyarakat bahawa keganasan bukan satu cara untuk menyelesaikan masalah, terutamanya di kalangan anak-anak perempuan. Keganasan ini bukan satu perkara yang timbul bertahun-tahun selepas seseorang itu mendirikan rumah tangga. Kajian menunjukkan bahawa sebenarnya ciri-ciri keganasan itu sudah wujud dari mula lagi. Kerana biasanya suami-suami yang mendera isteri adalah suami-suami yang anak lelaki yang dibesarkan dalam rumah di mana bapanya telah mengganasi atau mendera ibunya. Jadi ia adalah orang wanita, anak-anak perempuan terutamanya lah, walaupun tadi disebut orang lelaki juga, suami juga mungkin diganasi dan didera. Anak-anak perempuan perlu diajar, perlu ditanam sikap kepada mereka bahawa sekiranya si suami mengangkat tangan dan memukulnya, maka pada ketika itu dia perlu bersedia untuk keluar dari satu perkahwinan yang mungkin apa ni orang kata tiada kesudahan keganasan yang akan dialaminya. Kebanyakan wanita yang tampil ke pihak polis dan mengadu mereka diganasi, sebenarnya telah diganasi dan didera sudah lama. Ya, dia sebenarnya tidak berkait sangat tentang taraf sosioekonomi, kaya atau miskinnya. Ya, saya biasa berjumpa kes, betul-betul kes yang depan saya lihat sendiri, ya, saya kenal orangnya, bahawa suaminya adalah orang yang berpangkat, berprofesional, tetapi isteri mereka juga profesional, juga didera, ya. Dan akhirnya apa yang berlaku, isterinya yang jadi miring, ya, yang jadi tidak tentu segi, tidak stabil psikologi. Isteri terpaksa berjumpa ahli psikologi, ya, sementara suami di luar dilihat sebagai seorang yang begitu lemah lembut, pijak semut tak mati. Tetapi di rumah, apabila isterinya tersalah sedikit, maka sudah naik sepak dan terajangnya. Jadi sebenarnya lelaki yang mengganasi dan mendera isteri adalah lelaki yang sebenarnya sakit, lelaki yang emosinya tidak stabil, lelaki yang menggunakan kekuasaannya untuk menangani masalah yang ada di dalam rumah tangga. Jadi saya nak tanya sikit, Putra Raja menyentuh satu isu yang saya rasa yang ada juga di tempat lain, isu pendidikan tadi kan. Kerana saya melihat Mak Menteri mungkin boleh respon isu ini, saya tidak ada peluang untuk bahas, bahawa di negara maju, kebetulan saya dapat peluang melawat tempat tersebut, iaitu yang mana dia menggabungkan aspek yang menjadi komunikasi antara bapa dan anak ini, contohnya macam bola. Program bola contohnya grassroots soccer dibuat oleh Family Violence Prevention Fund di San Francisco, yang mana antaranya ialah Mak Menteri telah berjaya mengurangkan kadar keganasan rumah tangga, kerana antaranya dengan izin dia katakan you can be tough, you can be rough, tapi dalam padang.
Jadi dikombinasikan aspek bola sepak dengan izin sport as a mode of development, telah dikombinasikan grassroots soccer dan juga agenda mengurangkan keganasan rumah tangga dan berjaya mengurangkan kadarnya dengan agak efektif, dan perkara ini dilakukan di Brazil, di San Francisco dan sebagainya. Saya rasa mungkin dari segi pendekatan seperti yang ditengahkan oleh Kota Raja itu dapat dijadikan satu pendekatan untuk menggalakkan komunikasi bapa dan anak ni. Saya boleh bersetuju, tetapi pokoknya sebelum kita membuat terapi sebegitu ataupun mengambil langkah-langkah untuk memberi bantuan kepada keluarga ini, faktor pertama adalah mengaku bahawa masalah itu wujud. Kita tidak boleh merawat sesuatu perkara yang kalau si bapa ataupun ketua rumah yang suka mendera ahli keluarganya tidak mengaku yang dia ada masalah. Selalunya pendera ini dia menyalahkan isterinya. Isterinya tak siap itu, isterinya begitu, isterinya begini, dan orang kata take out dia punya anger, kemarahannya, apa-apa tekanan yang dihadapinya di luar sana, balik ke dalam rumah tangga. Dan inilah pokoknya. Kes yang saya beri tadi adalah kes yang memang seorang besar, pangkat datuk dan sebagainya, dan isterinya didera. Akhirnya isterinya terpaksa pergi kaunseling, makan ubat anti-stress kerana terpaksa menghadapi suaminya. Dia tidak dapat meluahkan perkara ini kepada orang lain daripada luar keluarganya. Kerana apa? Kerana ia akan memalukan suaminya, ia akan memalukan keluarganya. Dan setengah daripada pendera ini sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang tidak pandai sebenarnya. Di antara mereka, beberapa kes yang saya sendiri lihat, mereka baik dengan anak-anak. Mereka baik dengan anak-anak, apa anak-anak nak mereka beri dan sebagainya. Dan akhirnya mereka menggunakan anak-anak ini sebagai satu ancaman atau ugut kepada isteri. Sekiranya berlaku perceraian, sekiranya kamu melaporkan, sekiranya itu dan ini, maka dia akan, rumah tangga itu akan bercerai-berai, anak-anak akan diambilnya. Jadi inilah ketakutan wanita yang tadi disebut oleh YB Bukit Mertajam, bahawa apabila dia tidak ada satu assertiveness, dia tidak ada rasa harga dirinya, dia tidak rasa yang dia dihargai, maka dia akan tunduk kepada suami, bukan tunduk pada Allah dan tunduk pada Allah dan taat pada Rasulullah. Dia takut pada suami. Jadi akhirnya bab kata pepatah bahasa Inggeris, it is the straw that breaks the camel's back. Sampai ke satu tahap dia sudah tidak boleh terima, pada ketika itu baru dia boleh meninggalkan suaminya. Jadi dia ada banyak psikologi di sini, memahami dinamik penderaan ini bukanlah mudah untuk difahami, kerana orang yang ditindas, orang yang didera dengan orang yang mendera itu, dia ada apa kita panggil love-hate relationship. Dia ada satu pertalian yang emosinya kuat, nak tinggal sayang, tetapi pada masa yang sama benci. Dan inilah psikologi, mainan psikologi yang ada di dalam ini, dalam keadaan penderaan ini. Kes-kes penderaan. Ya Pak, Kota Raja. Ya. Datuk M Tua, saya tertarik dengan isu yang dibawa oleh Yang Amat Kota Raja. Tapi pandangan saya, masalah rumah tangga ni kita tak boleh lihat dalam satu pihak saja. Mungkin kes isteri ini orang profesional dan suami juga orang bijak dan cerdik, tetapi dia berjumpa dengan Yang Muhammad. Saya ingin minta pandangan yang lebih jauh sedikit. Apakah mungkin, sebab kalau kita mendengar sebelah pihak, bagi saya mungkin kalau saya, suami dia berjumpa dengan saya, dia akan ceritakan bahawa isteri dia tidak bagus. Jadi mungkin apakah tidak mungkin, ataupun mungkin Yang Muhammad telah berjumpa kedua-dua pihak umpamanya. Jadi mendalami masalah kedua pihak. Pada saya, kalau kedua-duanya boleh bertolak ansur, tidak akan berlaku benda seperti ini. Sebab mungkin kelemahan pada isteri pun ada, kelemahan pada suami pun ada. Jadi bagaimana? Mungkin apakah Yang Muhammad dapat bertemu dengan si suami yang boleh melihat, menyelami masalah yang dihadapi oleh suami, dan dalam masa yang sama menemukan kedua-dua masalah ini, dan akhirnya kita dapat tahu bahawa... Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya tak di sini bukan saya nak sebut kata tidak ada masalah, tetapi penyelesaian masalah dengan mendera isteri bertahun-tahun lamanya tidak boleh diterima. Memukul isteri kerana isteri membuat sedikit kesalahan tidak boleh diterima. Ya, ini adalah perkara yang konsep yang semua wanita mesti terima. Sebab bila kita masuk di dalam perkahwinan, ia adalah kontrak sosial kita, kontrak kita dengan dia. Dia menjaga kita,
dia melindungi kita dan kita menjalankan tanggungjawab. Sekiranya ada permasalahan, maka patut diselesaikan dengan cara yang matang, bukan dengan menggunakan kekerasan. Jadi bab masalah rumah tangga, bumi mana tak ditimpa hujan, gigi dengan lidah lagi tergigit, itu saya boleh terima. Tetapi adakah kita nak menerima, are we going to condone? Adakah kita nak menerima bahawa kita boleh memukul seseorang kerana ada masalah? Itu sebabnya keganasan in the first place. Pada awalnya keganasan itu tidak boleh terima. Hatta keganasan pihak polis dalam cuba menguatkuasakan sesuatu undang-undang juga tidak boleh diterima. Kerana keganasan per se itu adalah sesuatu perkara yang kita tidak boleh terima. Ini yang perlu kita tanam dalam anak-anak kita, bahawa kita tidak boleh menyelesaikan masalah dengan keganasan. Terima kasih Yang Berhormat. Sedikit saja Yang Berhormat. Saya ingin minta pandangan. Tadi Yang Berhormat berkata tentang bagaimana wanita didera bertahun-tahun lamanya. Mungkin antara satu sebabnya ialah kerisauan pihak wanita atau isteri ini apabila bercerai atau meninggalkan suami. Satu dari segi jaminan keuangan masa depan mereka. Itu satu. Yang keduanya ialah mungkin kalau mereka sudah berumur sedikit, untuk mendapat pasangan hidup dalam fasa kedua dalam kehidupan mereka. Jadi dua perkara ini juga harus dipandang berat oleh kerajaan dan juga persatuan NGO yang boleh membantu mereka. Pertamanya ialah untuk memberi keyakinan semula untuk mereka membina hidup baru dengan mendapat pekerjaan di lapangan. Yang keduanya ialah bagaimana caranya untuk matching ini, Cupid ini. Ini mungkin salah satu perkara yang perlu dilihat. Minta pandangan Yang Berhormat. Kata Belut, saya bersetujulah apa yang Kata Belut sebut tu. Itu adalah perkara-perkara yang kita nak membantu merukunkan rumah tangga. Ya, kalau kita pergi kepada perbincangan itu tak selesai hari ini, itu sepatutnya menjadi sebahagian daripada tindakan dan perkara yang patut kita lakukan di dalam apabila kita telah berumah tangga. Yang kita sebut sekarang ini, saya terima apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Yang kita nak sebut sekarang ialah di mana masyarakat meletak keganasan ni, penerimaan. Misalnya saya nak tanya Yang Berhormat yang sudah ada anak perempuan, yang sudah berkahwin. Kalau dia balik kepada Yang Berhormat, ya, mengatakan saya dipukul suami, adakah anda mengatakannya kamu buat salah apa? Ataukah anda bertanya, ataukah adakah Yang Berhormat akan bertanya, berkata bahawa saya tak boleh terima anak saya dipukul? Ya, itu di persoalannya, diterima atau tak diterima. Saya sendiri tegas dalam perkara ini bahawa kalau dipukul anak saya kata balik. Sebab saya rasa kalau ini permulaan dia memukul anak saya, maka kedepannya belum tentu apa yang akan berlaku. Ya, dan faktor ini memang betul, faktor security dan sebagainya. Itu saya sebut tadi, kenapa seorang wanita setelah dipukul bertahun-tahun oleh suaminya, didera bertahun-tahun oleh suaminya, maka akhirnya dia sampai ke satu tahap, dan ini mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, kadang-kadang 20-30 tahun. Ya, dia sampai ke satu tahap bahawa enough is enough. Itu saja. Daripada itu, masa itu pujuklah macam mana, bawalah kaunseling macam mana, dia tetap akan meninggalkan rumah tangganya itu. Saya nak berbalik kepada statistik ini. Statistik yang ditimbulkan, dilaporkan oleh bernama. Saya nampak tadi ada 4 orang yang berdiri, Ya Umat. Jadi tolong beri masa pada saya peluang dia orang bercakap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yang dipetul saya ada sedikit saja lagi. Apa yang saya nak katakan, satu perkara tentang tadi kita dah sebut keganasan fizikal, keganasan emosi, masing-masing kita sudah memahami. Ada satu lagi yang perlu kita ambil prihatin, adalah apabila harassment ataupun deraan yang dilakukan melalui telefon, SMS, ya, terutamanya apabila berlaku perceraian, maka ada kala dan masanya bekas suami atau bekas isteri mengugut dan menghantar mesej-mesej sebegini kepada bekas isterinya, terutamanya apabila
dia hendak mendapatkan sesuatu daripada isterinya, nak anak balik misalnya dan sebagainya. Jadi saya harap di dalam ini ia juga dikira sebagai di dalam pindaan ini semua bentuk harassment ataupun mengacau ini diambil perhatian sebagai menyebabkan tekanan emosi terhadap wanita yang ataupun sesiapa saja yang didera. Saya ingat sahabat-sahabat lain akan bawa lagi banyak. Terima kasih.